ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan pengurusi majlis pengelola takarut Asahan, Tuan Haji Zainal bin Daulah, Tuan Imam Haji Johari bin Adam, mantan pengurusi masjid sidang apa nama tu sidang Hasan. Jadi para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana tuan-tuan studi menunggu, insya-Allah lebih kurang 30 minit. Lebih kurang 30 minit insya-Allah. Jadi para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Kita pun duduk di Masjid Asy-Syakirin, iaitu masjid orang-orang yang bersyukur. Tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka ke dalam kalangan ramai-ramai rasa penduduk Padang Melaka, kita adalah orang yang terpilih untuk datang masjid. Ada yang terpilih pergi ke surau Kampung Ulu, Kampung Hilir, Ondok, tapi ada yang tak sampai. Dia pakai kopiah putih, pakai kopiah putih, pakai kain, pakai songkok, tapi tak sampai lagi. Kita, maka para jemaah Allah SWT, maka jadi tanggungjawab, tanggungjawab saya, bukan saja tanggungjawab Cik Mat Sidi untuk mendatangkan orang Kampung Hilir ke masjid, bukan saja tanggungjawab pengurusi ataupun imam, tapi pertama sekali kita nak mendatangkan ahli keluarga kita, anak-anak lelaki kita. Ingat anak lelaki bulan puasa kita doa, ya Allah, kau bukakan hati anak-anak aku ni supaya datang ke masjid. Kita dengar Cik Mak Sidi azan sampai ke sekolah agama sampai, tapi yang datang daripada sekolah tu, yang datang daripada taman, beberapa orang. Maka kita syukur kepada Allah Ta'ala, maka kita adalah orang yang terpilih dalam kalangan ramai-ramai yang tinggal, yang dengar azan. Maka syukur pada Allah, maka Allah telah pilih kita. Maka sebagai tanda syukur kita pada Allah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka mana kita nak mengajak orang lain juga. Bagaimana kita nak menyediakan orang lain juga. Kalau hari ini kita boleh baca surah Fatihah dengan betul, bagaimana kita nak sediakan anak kita, keluarga kita, jiran kita, yang kita harapkan selepas kita masuk dalam kubur, anak-anak kita, cucu kita, anak saudara kita, orang kampung kita yang akan doakan kita dalam kubur. Jadi para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebelum kita tunggu masa ataupun sampai masa kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Allah, untuk masuk dalam kubur, maka saya yang kat depan ni bukanlah yang terbaik. Maka saya yang kat depan yang berceramah ni adalah untuk menasihatkan diri saya supaya saya tidak mensia-siakan waktu yang Allah Ta'ala bagi pada saya untuk jadi orang yang terbaik. Macam mana Allah beritahu dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bagi masa, Allah bagi harta, bagi pangkat, bagi macam-macam nikmat, maka kita perlu berusaha untuk menjadikan diri kita orang soleh, menjadikan anak-anak kita, menjadikan keturunan kita, zuriat kita, orang kampung kita, bukan saja orang kampung kita, bahkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang soleh. Maka inilah tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggungjawab Nabi? Kuat sangat kan? Saya baca kuat sangat. Okey. Apa tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjadikan umat orang yang taat kepada Allah, menjadikan umat dia orang boleh masuk syurga. Tadi alhamdulillah kita dah simpan janggut kan, amal sunnah, pakai kopiah dapat pahala amal sunnah. Tapi ada satu sunnah yang berat, sunnah yang berat, tapi dah ditinggalkan. Apa itu? Sunnah yang begitu besar,
iaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, maka jadi tanggungjawab saya, walaupun saya bukan ustaz ke, bukan belajar agama ke, menjadi tanggungjawab setiap orang yang ada kalimah la ilaha illallah untuk menyediakan orang-orang Islam jadi orang yang taat. Kita mungkin belum mampu lagi untuk dakwah orang bukan Islam untuk masuk Islam, tapi kita nak sediakan orang Islam yang namanya Abdullah. Nama anak saya Abdullah, Cik Abdullah belakang. Yang namanya apa? Muhammad. Nama-namanya apa? Namanya macam-macam nama orang Islam. Tapi macam mana namanya itu bukan sekadar nama. Bukan sekadar nama Islam, IC Islam. Tapi agama, amalan Islam dah tak ada. Maka saya dan tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimati Allah taala, bagaimana dengan datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah bagi peluang bagi kita datang Ramadan untuk kita doa sungguh-sungguh, untuk kita usaha sungguh-sungguh bagi masa hidup kita, walaupun kita dah duduk dalam kubur, dah berehat dalam kubur, duduk dalam kubur, berehat dalam kubur, tetapi kita masih lagi dapat saham akhirat. Bukan sekadar saham beli kapek, orang semayang dapat pahala. Bukan saja saham bagi orang bubur lambuk, bukan saja saham tu, tapi kita nak saham yang paling besar sekali, iaitu saham dakwah orang kepada agama, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada amal soleh, mengajak orang kepada majlis ilmu, kepada tadarus contohnya, mengajak orang supaya meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukur kepada Allah taala, dan kita kena niat dengan datang Ramadan ni, kita nak jadikan Ramadan kita sama seperti Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah menyambut Ramadan, bagaimana Rasulullah beramal, melakukan amal ibadah pada bulan Ramadan. Maka perkara itulah saya dan tuan-tuan perlu usahakan supaya amal kita betul-betul sama ataupun mirip-mirip, nak sama dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dapat tidak, saya kena belajar lagi dan lagi. Kalau kita dah semayang, kita baca Fatihah 17 rakaat, 17 kali dalam sehari, solat fardu, bagaimana kita punya bacaan Fatihah kita betul, benar, sebagaimana surah Fatihah itu diturunkan. Surah Fatihah diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah baca di hadapan sahabat. Jadi kita tak berjumpa dengan Rasulullah, tak berjumpa dengan sahabat, tetapi sahabat Nabi telah mengajarkan kepada orang-orang yang selepas sahabat bagaimana cara untuk membaca surah Fatihah sebagai contoh, bagaimana untuk membaca Al-Quran dengan betul. Maka apatah salahnya kalau kita pergi jumpa orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, tolong dengar saya punya surah Fatihah, betul tak? Itu yang terbaik tu. Kita jumpa imam kita, jumpa pengurusi kita, jumpa ustaz kita, tanya, betul tak saya baca surah Fatihah? Betul tak saya ambil wuduk? Semayang tongak-tongik, tapi rupanya wuduk tak sempurna. Masa contohnya, kita berniat ketika ambil wuduk, kita berniat ketika ambil wuduk, kita berniat ambil wuduk, ambil air semayang, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Bila kita berniat, soalan cepumah ni, kalau kita berniat, contoh ada orang berniat ketika basuh tangan, ketika berniat ketika basuh tangan, maka wuduk dia sah ke tak?
Dia niat saja aku mengambil wuduk ataupun mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala ketika basuh tangan. Wuduknya apa? Tuan-tuan belajar ni kan? Wuduknya tak sah. Kenapa? Wuduk tu kita kena berniat ketika kita mula basuh muka. Jadi kalau kita berniat ketika basuh tangan, maka kita dapat pahala sunat. Sebab apa? Ada orang basuh tangan ada macam-macam niat. Ada orang basuh tangan untuk bersih pada kotoran, ada orang basuh tangan untuk hilangkan bau. Jadi kita punya ketika kita ambil wuduk, kita basuh tangan dengan niat untuk mengambil wuduk, maka kita akan dapat pahala sesuai dengan apa yang kita niat. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, tu sebagai contoh. Apatah lagi kalau kita adalah orang yang mengepalai ataupun menjadi ketua bagi bacaan semayang fardu, semayang tarawih ke, semayang sunat ke, sepatutnya kitalah orang yang paling baik, yang paling baik bacaannya, yang paling betul bacaannya. Itulah yang telah diajarkan oleh agama kita. Maka apatah salahnya kalau kita pergi tanya orang-orang yang lebih tahu daripada kita, walaupun dia yang lebih kita rasa dia ni lebih muda daripada kita tanya, betul tak saya baca punya surah yang saya baca ni? Betul tak doa yang saya baca? Kenapa? Doa ni bahasa Arab. Oleh kerana kita pun tak pandai sangat, saya pun tak pandai sangat bahasa Arab, maka kita tanya dengan orang-orang yang mahir bahasa Arab. Contohnya apa? Kadang-kadang kita tersalah baris. Salah baris, lalu buat live ceramah kan. Cuba kita buat live semayang pula. Buat ceramah live semayang. Jadi dia ada orang komen, ada orang betul tak kita baca? Contoh kan, kita rakam. Zaman sekarang mudah je, kita rakam. Walaupun tak ada video pun tak apalah, kita rakam. Kita rakam. Contohnya kita rakam surah Fatihah, kita hantar WhatsApp dekat ustaz kan. WhatsApp kat ustaz, tolong dengar saya punya surah Fatihah, betul tak? Kita segan nak pergi rumah dia, contoh kan. Maka kita WhatsApp lah, kita pun dengar, suruh dia dengar, suruh semak bacaan kita. Kenapa? Kerana kita nak semayang ni, semayang kita adalah semayang yang paling baik, semayang kita paling sempurna. Walaupun kita telah menjadi pegawai syarak, contohnya 30 tahun jadi pegawai syarak, tapi pernah tak kita tengah lagi dan lagi belajar, baiki kita punya bacaan kita sebagai contoh. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena wujudkan di rumah kita, wujudkan di masjid kita. Bagaimana anak-anak kita dapat mengaji Al-Quran dengan sempurna, bukan sekadar khatam. Khatam habis darjah 6 khatam kan. Lepas tu tak ada lagi. Maka kita kena wujudkan, kerana mereka ni lah jadi saham kita dalam kubur nanti. Jadi saham pahala kita, pencen kita dalam kubur. Kerana masa hidup kita telah mengusahakan program, sebagai contoh program mengaji Al-Quran, program tadarus Al-Quran, bagi hadiah kain plekat ke, bagi apa sagu hati ke, supaya apa? Kita nak galakkan berapa ramai generasi kita pada hari ini yang belum lagi pandai baca Quran. Bersempena dengan bulan tarawih, kita bawa anak kita, bawa cucu kita, walaupun cucu kita datang tak semayang pun, dia datang dia berlari kulu gili kan, tak apa, yang penting dia datang. Yang penting dia datang, kerana kita nak latih dia supaya dia datang masjid, supaya dia suka dengan masjid, supaya dia terbiasa dengan masjid. Maka khususnya pada hari cuti kan, Sabtu Ahad, Jumaat, bawalah anak-anak kita, bawalah cucu kita untuk datang ke masjid. Kerana apa? Nak biasakan diri mereka latihan. Sebagaimana orang askar ni, dia pergi berlatih 6 bulan berlatih. Kita bukan ini, begitu juga kita nak berlatih. Latih diri kita, latih keluarga kita untuk biasakan diri dengan majlis-majlis ilmu, duduk sabar dalam majlis ilmu.
Kerana apa? Orang yang datang ke masjid untuk menuntut ilmu ataupun mengajar ilmu dengan niat untuk belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, maka dia seperti orang yang bermujahadah di jalan Allah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Man ata masjidan, barang siapa yang datangi masjid-masjid ataupun datang masjid, mana-mana masjid surau, datangnya itu dengan niat untuk belajar ataupun mengajar, maka ganjaran dia seperti dia berjuang di jalan Allah, ka mujahidin fi sabilillah. Jadi para jemaah minta Allah Subhanahu Wa Taala, maka sangat-sangat penting kita sediakan orang kampung kita, sediakan orang kampung sebelah kita, sediakan orang lain supaya datang pada majlis agama. Datang amalkan agama itu dengan cara yang terbaik, itu dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah minta Allah Subhanahu Wa Taala bersempena dengan datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah temukan kita insya-Allah dengan Ramadan. Moga-moga Ramadan yang datang pada kita ini menjadikan Ramadan yang terbaik. Menjadikan Ramadan yang terbaik. Kalau sebelum ni kita masih berbuka ataupun tertinggal ada tertinggal semayang fardu, kita masih buat di rumah, kita usahakan bagaimana semayang fardu kita boleh diusahakan dilakukan di masjid, iaitu di tempat azan diazankan. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka seterusnya untuk kita beramal dengan amal yang benar, maka kita perlu pada ilmu, perlu pada ilmu. Kerana ilmu ni adalah merupakan imam, merupakan ketua petunjuk kepada kita. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan ilmu maka kita perlu usahakan, perlu kita usahakan sepanjang hidup kita supaya kita dapat betul kita punya amal kita, betul kita punya perbuatan kita, betul kita punya masa kita yang telah bagi Allah Ta'ala bagi pada kita. Contohnya apa? Pada setiap Ramadan Allah Ta'ala akan berikan pahala orang yang melakukan amal soleh pada Ramadan, seperti orang yang buat lakukan amal sunat pada bulan Ramadan dapat ganjaran pahala seperti mengerjakan amalan fardu pada bulan-bulan lain. Semayang sunat tarawih tapi dapat pahala fardu, semayang sunat isyak tetapi dapat ganjaran pahala fardu, pahala wajib pada bulan-bulan yang lain. Jadi para jemaah mata Allah SWT, setiap amalan fardu yang kita buat pada bulan Ramadan, Allah akan gandakan 70 kali ganda. Itu boleh ingat, amalan ibadat ni bukan sahaja amalan ibadat khusus, baca Quran, berzikir, semayang, tapi ada amalan-amalan lain yang Allah SWT bagi peluang pada kita untuk kita buat. Contohnya apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Masjid, depan masjid kita ada kubur. Berapa kali kita pergi ziarah kubur? Kita nak balik kampung Hilir, jumpa kubur. Balik kampung Ulu, jumpa kubur. Berapa lama kita bagi masa untuk ziarah kubur? Lebih-lebih lagi, kubur yang kita ziarah itu adalah kubur orang yang kita kenal, kubur ahli keluarga kita. Maka tuan-tuan kena bersyukur, berterima kasih pada Allah. Allah Ta'ala telah letakkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan semua di kampung sendiri. Kampung sendiri, Batang Melaka. Buat rumah Batang Melaka, asal Batang Melaka. Bersyukur. Maka kita kena gunakan peluang kita sebagai anak jati ni, anak jati Batang Melaka. Kita kat sini mungkin ada pak saudara kita, mungkin ada mak saudara kita yang uzur, mungkin ada orang-orang yang saudara mara adik-beradik kita yang susah, yang sakit. Maka kita bantulah mereka, kita bantulah mereka, kita ziarahlah mereka. Kerana apa? Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Walaupun amalan itu amalan sunat, tetapi kita akan dapat ganjaran seperti amalan fardu, seperti amalan wajib pada bulan-bulan lain.
Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah maka balik ni cuba kita bincang dengan isteri kita, dengan ahli keluarga kita. Kita ni ada jiran kita, contohnya jiran kita yang sakit, ada ahli keluarga kita, jiran kita yang fakir ataupun miskin, maka kita cuba usaha datangi mereka, ambil berat tentang mereka yang semampu kita. Kerana apa? Kerana amalan yang kita buat pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan gandakan seperti amalan fardu. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita tengok dalam masjid ni, contoh dalam masjid ni, kita tengok ni lorong berapa? Lorong 5. Oh, lorong 5 ada seorang. Contoh kan. Oh, ni kampung Ilir. Kampung Ilir ada 2 orang. Contoh lah kata. Ni lorong 3 ada berapa? Maka ramai lagi orang-orang Islam yang ada kat kampung kita. Lebih-lebih lagi anak-anak muda kita, orang yang sihat. Maka kita kena buat usaha, iaitu kerisauan Nabi, risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita risau hari ni, semayang tarawih satu saf lebih sikit, lebih kurang macam semayang bukan tarawih, lebih kurang semayang seperti semayang isyak pada bulan-bulan yang selain daripada bulan Ramadan. Maka kita baru kena buat usaha, kena fikir macam mana lagi ni, ramai lagi. Kalau kat kampung kita ada 3 biji kedai makan, setiap kedai ada orang, setiap kedai ada orang datang, ada orang duduk. Bagaimana kita pun nak usahakan paling-paling kurang Ramadan, walaupun pertengahan Ramadan dah tinggal lagi 20 hari lebih kurang Ramadan kita, bagaimana kita nak usahakan, ya Allah, paling kurang kita tak mampu nak ajak mereka, paling kurang kita doa, ya Allah, kau bagilah orang yang kita kenal, tuan-tuan lebih kenal orang-orang di kampung tuan-tuan dan juga puan-puan sini, bagaimana mereka juga dapat menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadat-ibadat seperti tadarus, tarawih dan sebagainya. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khair kafa'idih. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala. Orang yang menunjuk ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala. Saya ulang sekali, orang yang menunjuk ke arah kebaikan, dia tunjuk ke arah kebaikan, dia ajar ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala walaupun dia tak buat. Suruh orang pergi masjid, walaupun dia tak pergi, tapi dia juga dapat pahala. Dia ajar orang buat kebaikan, maka dia juga dapat pahala. Dia suruh orang belajar agama, maka dia juga dapat pahala walaupun dia tak belajar. Dia suruh orang tinggalkan riba, contohnya forex. Tahu pernah dengar forex? Sekarang anak-anak muda suka main forex. Forex ni hukum dia fatwa kata haram. Kalau ada anak-anak kita main forex, cucu kita main forex, beritahu forex adalah haram. Kenapa? Dia ada riba. Biar tak kaya, biar tak susah, biarlah susah, tapi kita jangan berperang dengan Allah. Orang yang main forex main forex ni, ataupun trade sana trade sini yang tak patuh syariah ni, dia sebenarnya telah berperang dengan Allah. Biarlah kita duduk rumah kita, pondok ke apa sekalipun, tapi asalkan kita tak berperang dengan Allah, iaitu memakan hasil daripada riba. Hasil daripada riba. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang menunjuk ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala walaupun dia tidak melakukannya. Contohnya orang yang bagi makan kepada orang yang berbuka puasa akan dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangkan sedikit pun daripada pahala puasanya. Bagi makan, bagi seteguk air, walaupun seteguk air, tapi dapat pahala, tak mengurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa. Contohlah saya yang berada kat depan ni, tauliah saya mengajar ni datang daripada sidang ni. Sidang pun lupa tadi, sidang puasan sidang puasan ni tauliah saya mengajar ni lebih kurang 5 tahun saya mengajar ni. Tauliah saya mengajar ni daripada sidang puasan. Walaupun dia tak mengajar, tapi dia yang cop, dia yang sign, dia juga insya-Allah dapat pahala. Dapat pahala. Yang menunjukkan saya rumah ni siapa?
Pak Teh ke Pak Tam Razak. Dia menunjuk bawa saya pergi rumah lepas maghrib kan. Walaupun dia tak ada malam ni kan. Dia juga dapat pahala. Contoh kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Contoh orang hari ni buat live pakai bateri dia sendiri, cas bateri sendiri. Pakai elektrik sendiri, bukan pakai elektrik masjid, betul eh? Bil bayar sendiri. Dia menyebarkan kebaikan, buat rakaman pada orang-orang yang tak datang, orang yang ada majlis program kat Kampung Ilir, Kampung Ulu, Olok, orang yang ada dekat luar daripada Melaka, luar Batam Melaka. Orang tengok rakaman, maka dia juga dapat pahala walaupun dia duduk tak mengajar. Maka para jemaah Allah Subhanahu taala, maka kita boleh buat pahala. Kita boleh buat pahala. Lebih-lebih lagi kita pada bulan Ramadan ni, maka kita usahakan supaya kita tak rugi, bahkan kita tak celaka, tak sia-sia. Kerana Nabi kata apa? Celakalah orang yang datang Ramadan tetapi tidak dapat manfaat daripada Ramadan, tak dapat keampunan, tak dapat masuk syurga kerana terlepas dengan bulan Ramadan. Jadi para jemaah mata Allah SWT, jadi lebih kurang masa saya nak tengok kat belakang tu cepat sikit. Ini lambat sikit. Jadi saya tengok jam ni ada 5 minit lagi boleh tengok jam ni tengok jam ni. Jadi insya-Allah lebih kurang 5 minit lagi. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang mata Allah SWT, jadi kita adalah satu keluarga. Satu keluarga itu kita semua adalah saudara, orang Islam. Walaupun binnya lain, maknya lain, ayahnya lain, tapi kita semua adalah keluarga. Kita semua adalah saudara. Kita semua akan masuk dalam kubur. Kubur mana? Kubur orang Islam. Kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala, siapakah saudara kamu? Maka yang akan jawab kita di akhirat nanti, amal kita akan jawab tadi, apa dia? Yang jawab kita, saudara-saudara kita adalah orang-orang Islam. Contohnya Huzaifah yang berdiri kat luar buat air kan? Walaupun dia kerja buat air, dia insya-Allah dia akan dapat pahala orang yang sembahyang tarawih pada malam ni, orang yang sembahyang isyak pada malam ni. Kerana apa? Dia telah berkhidmat untuk orang-orang yang sembahyang tarawih pada malam ni. Jadi mudah nak dapat pahala, mudah. Maka para jemaah mata Allah SWT, maka kita usahakan supaya kita dapat ruang dan peluang untuk dapat pahala yang berterusan, untuk dapat pahala dan kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Kerana bila datang Ramadan, Allah akan buka semua pintu syurga. Allah akan buka semua pintu syurga dan Allah akan tutup pintu neraka. Buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Jadi orang yang buat kebaikan pada bulan ni, dia akan masuk syurga. Orang yang buat kejahatan, walaupun dia buat jahat pada bulan Ramadan, dia tak belum kena campak dalam neraka lagi. Sebab apa? Allah bagi peluang pada dia untuk bertaubat. Jadi para jemaah mata Allah SWT, maka insya-Allah saya dan tuan-tuan usahakan untuk kita menjadikan orang yang soleh, menjadikan orang yang muslih. Apa maksud muslih? Muslih ni maksudnya kita nak jadikan orang lain juga, supaya orang lain juga boleh jadi orang yang taat. Kalau hari ni kita pakai kopiah putih, boleh datang masjid contoh kan, boleh datang masjid, macam mana kita nak sediakan orang lain datang masjid? Kalau contoh kita boleh datang sembahyang asar kat masjid ni, situ sampai situ aja. Tiang ni sampai tiang ni. Bagaimana sembahyang isyak sama dengan sembahyang asar? Contoh. Kita nak usaha, nak fikir ni. Berapa indah kampung kita? Apa? Kampung kita. Ini adalah masjid kita. Walaupun kita bukan pengurusi contoh bukan imam ke, bukan pengurusi ke, inilah masjid kita. Maka kita menjadi tanggungjawab bagi kita untuk datangkan ahli keluarga kita, untuk bujuk rayu ahli keluarga kita, bujuk rayu jiran kita untuk datang ke masjid dan juga surau-surau kat kampung kita. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu taala, maka saya rasa cukup setakat itulah. Saya rasa cukup setakat itu insya-Allah. Jadi para jemaah mata Allah Subhanahu taala, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf, mohon ampun pada tuan-tuan, mohon ampun pada Allah Taala. Maka apa yang baik itu datang daripada Allah. Untuk majlis dengan tasbih kafarah, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Alhamdulillah, itulah dari ramai dan kebaikan kepada kita yang bersama. Sebenarnya bukan kalau ada
Segala perempuan yang berkelanjutan, supaya kita berdoa dan berdoa, bersungguh-sungguh di dalam orang ini semua ibadah dan doa ini digunakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita pilih diri kita dan kita berpuasa. Kerana berpuasa itu perempuan dan menjadi rohani, jasmani dan membersihkan jiwa dan suci hati kita. InsyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika siapa berpuasa berdoa kerana keimanan dan harap kepada Allah akan diampunkan segala dosa-dosanya, insyaAllah." Itulah sebenarnya yang perlu kita lakukan. Saya satu perlu awal Ramadan ucapkan terima kasih kami yang bersama pada Tuan Majid, Tuan Imam, Tuan Yohani, serta tuan-tuan yang saya kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain masa, diucapkan selamat berpuasa dan yang baik kita tak dari Allah, yang berkurang itu dari Tuhan sendiri. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok kita jumpa di Kampung Bilir dengan Kampung Bilir Israel. Kampung Bilir, mana Kampung Bilir sampai ke